dia bunyi lagi. Ni mesti ada hot news. Gosip apalah agaknya ya? Tak senang nak minum. Anak Mami Onion sanggup kahwin janda demi cinta zaman monyet. Serius? Biar petik. Mami hang dok kata macam-macam kat Laura, lepas tu hang nak ambil dia jadi menantu ke? Muka letak mana? Lah, Laura tu janda ke? Kenapa kena cerai? Yang sakit lupa ingatan tu efek kena cerai ke? I don't like. I don't like. Baik, itu dia sedutan drama Cinta Amnesia yang membuka perbincangan kita pada hari ini. Ya, terus buka sebab reaksi itu mungkin ramai juga yang boleh berkait, Yana, sebab kadang-kadang orang hantar mesej, sekadar mesej sahaja. Tapi bila kita baca, kita dah start alamak-alamak apa ni, kenapa jadi macam ni. Terus call ni, call tu. Lepas tu fikir yang bukan-bukan sampai ada yang muat naik dalam social media. Hey, janganlah menggelabah sangat. Let lu. Okey, sekali lagi kita persilakan Tom dan juga Fuad Rahman. Dah ready Dah ready. Kalau bergaduh, kita tak tanggungjawab. Dan kita juga bersama dengan Encik Ahmad Fazli Aziz selaku perunding motivasi yang tak asing lagi di set WHI. Warna purple hari ni Hari ni dia lain sikit lah. Dia ada semangat keunguan sikit. Unguan. Okey. Baik, semua ceria warna hari ini kecuali Fuad lah, dia all men black hari ini. Okey, baik. Cik Fazli, bercakap mengenai hidup ni janganlah terlalu menggelabah kan. Okay. Kita nak tahu, seringkali kita gunakan perkataan menggelabah atau menggelabah ini, tetapi apakah sebenarnya apa orang kata yang membuatkan kita gelabah? Apa yang boleh kita kategorikan sebagai individu? Siapa yang boleh kita kategorikan sebagai individu yang cepat menggelabah? Okey. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Suji dan juga Yaina serta Tom dan Fuad. Saya nak cerita macam ni. Dalam kehidupan kita ni kita akan mendepani pelbagai emosi. Positif atau negatif. Dan badan kita ni akan react terhadap perkara-perkara yang mengancam kita. Contoh, kita tengah happy dekat camping, bakar ayam dan sebagainya. Tiba-tiba keluar harimau. Camping tu happy. Keluar harimau takut. So terus berubah emosi dan menyebabkan apa yang berlaku pada kita adalah reaksi kita. Kita akan lari, kita akan fight ataupun kita akan freeze. Maknanya badan kita ni dia ada reaction yang tersendiri terhadap sesuatu. So bila kita cerita pasal menggelabah ni ataupun bahasa orang kampung kita perkataan meroyan lah. Sikit-sikit meroyan kan. Yang kita nak maksudkan ni bukan meroyan yang di istilah sebagai postpartum depression kan. Tapi adalah istilah yang santai nak cerita pasal orang yang suka sikit-sikit upload, sikit-sikit terasa, sikit-sikit terkesan. Kan. Saya nak cerita dengan maksudnya begini. Orang akan rasa terancam bila ada sesuatu sama ada komen atau kata-kata yang dia rasa diri dia terkena pada diri dia. Okey. Maka dia akan react. Okey. So ada orang yang reaction cepat. Terlalu cepat. Sampai tak sempat fikir kesan akibat. Maka ini kita kata meroyan kan. Orang cakap, contohlah kata, awak ni gemuk ah. Orang gemuk tak sesuai jadi pengacara. Contoh. Tiba-tiba dia bukan pengacara tapi dia rasa aku pun gemuk. So dia ada satu istilah disebut sebagai personalization. Maknanya dia ambil semua cerita-cerita dekat orang kat luar sana tu ambil letak kat diri dia sendiri. So kalau anda ada ciri-ciri apa saja orang sebut, contohlah buka Facebook, kawan tu tulis aku tak sukalah lelaki zaman sekarang ni yang tak reti nak jaga isteri, contoh. Zap, dia pun terasa dia pun moyang balik. Sensitif tu. Sensitif. Cik Fazli, sensitif tu. So itulah pada saya itulah istilah orang yang gelabah. Sebab dia mengambil semua komen orang ke kata-kata orang ke, kawan tu mungkin bukan tuju kat dia pun. Dia tak pandai tapis lah ni. Maknanya dia tidak ada satu sistem filter lah untuk filterize ada sesuatu tu kena dengan dia ataupun tidak kan. Dia tak sempat nak rationalize. So ini sebenarnya salah satu dari satu bentuk dipanggil cognitive distortion sebenarnya. Sebab dia mengambil tu semua tu jadi letak pada diri dia lah. So kerisauan saya adalah pada reaksi tu tadi.
Kan? Kalau reaksi itu mungkin sifatnya tenang tak ada masalah, tapi kalau reaksinya agresif. Betul. Kan? Maki orang, tulis macam-macam kan. Sedangkan cerita baru dengar, tak habis dengar lagi tu dah tulis dah. Dan tak tahu lagi kesahihan dia. Tak tahu lagi kesahihan. Betul. So kalau anda ada ciri-ciri ini, maknanya mungkin kita boleh teruskan perbincangan dengan lebih lanjut lah. Okey. Baik, tapi kejap lagi saya nak tanya kepada Cik Fazli, adakah orang sebegini juga berkait rapat dengan karakter mereka yang terlalu sensitif dan terlalu emosional? Itu sekejap lagi. Sebab saya nak tanya dulu kepada Tom dan Fuad. Jangan senyum, Abang Fuad. Antara awak berdua. Saya dah agak dah. Bila awak cakap jangan gaduh balik rumah, saya dah agak dah. Soalan provokasi ini. Siapa antara anda berdua yang lebih chill, lebih tenang? Okey, 3, 2, 1, jawab serentak 2, 1. Fuad. Saya. Okey. Ada justifikasi kenapa Abang Fuad yang... Okey, sebab selalu Fuad chill disebabkan kerana apa tahu macam like orang kasih komen negatif, terus negatif. So, selalu Fuad cakap dengan dia, you jangan take it too serious. You just relax, istighfar dia. Kerana words tu apabila kita type dengan kita berbicara dengan orang is two different thing. Kadang kita tengok kita boleh jadi marah. Kadang-kadang apa yang netizen cakap tu tak dibermaksudkan macam gitu. So Fuad as a husband, Fuad selalu nasihatkan dia, cakap you masuk kiri, keluar kanan you baca dah. Tutup mata, anggap you tak nampak sudah, you istighfar dah. Itu je Fuad selalu nasihatkan dia. Selalu chill is Fuad lah. Tapi kadang-kadang kita sebagai suami pun kadang kita rasa geram juga, marah. Bohonglah kalau orang tak menghina isteri kita, kita tak rasa marah kan. Jadi saya take it easy lah. Saya take it relax. Saya yang banyak nasihatkan dia lah. Tapi saya rasa apabila seseorang itu sudah melampaui batas dan kita ada reaksi, itu normal. Itu normal. Kan? Sebab kalau kita tak react pun macam pelik pula kan. Aku manusia. Tapi nak defend Tom juga, wanita-wanita mengandung kadang-kadang memang Ya, kita betul, kadang-kadang sensitif, ya. sensitif. Wanita tak mengandung pun sensitif. Saya setuju ayat tu. Dua kali ganda Tapi Yana? Tapi adakah Tom rasa gender lelaki dan perempuan ni juga mainkan peranan sama ada seseorang itu cepat gelabah ataupun dia jenis cool dan relax? Contoh macam kalau Abang Fuad tadi cakap okey, dia jenis yang chill. Adakah Tom rasa macam tu juga maybe gender sebab kebanyakan lelaki lebih cool daripada perempuan dia macam gelabah sikit kan. Macam Tom ni antara kategori yang gelabah melampau. Contoh. Contoh macam Tom macam abang cakap tadi kalau orang peli-peli kita terasa kan, tapi macam Tom kalau orang peli-peli bukan tuju kat kita cakap okey, tapi kalau betul-betul tuju kat Tom, sebenarnya Tom memang akan melenting Tom akan reply balik, update ke ataupun reply ke benda tu memang perkara yang tak baguslah. Kadang-kadang menyesal juga. Tapi so Tom dulu seorang-seorang bila nak dengan Fuad ni, Fuad banyak kontrol Tom, jangan tak payah layan. So memang, tapi bukan Tom saja, kawan-kawan lain pun sama. Jadi kacau kan. So perempuan sama-sama lah. Okey, baik. Wow, perempuan semua tapi kebanyakannya macam tu. Okey, kebanyakan mungkin lah. okey, kejap lagi kita tanya kepada Cik Fazli, betul ataupun tidak. Okey, baik. Tapi sebelum itu, Yana, kami sempat juga bertanya kepada mereka di luar sana. Apakah pandangan mereka mengenai topik kita pada hari ini? Jadi, jom kita dengarkan pandangan mereka. Dia menunjukkan macam dia perlukan validasi tu dekat social media. Maksudnya, dia seolah-olah tak ada circle yang support dia, yang membuatkan dia mengambil keputusan untuk meroyan di social media. Ini kesian. Kita kena faham macam sekarang ni, di zaman sekarang ni, kita punya mental health ni, kita tak nampak tau mental health ni, tapi kita boleh nampak dari segi macam ni. Dari segi macam dia perlukan validasi sangat daripada orang luar. Orang yang gelabah ni dia mungkin sebab suka tengok kehidupan orang lain ke, and then dia mungkin tak cukup kasih sayang untuk diri sendiri ataupun dia terlalu memikirkan pasal kehidupan orang lain juga. Bagi saya, biar dia fokus on kehidupan dia, and then sebab yelah masing-masing pun ada timeline kehidupan masing-masing kan. So kita tak perlu nak tengok orang lain macam mana. Dan bagi saya, alhamdulillah dalam saya punya circle tak ada lah yang macam suka gelabah ke, yang suka update ke, macam terlalu
risaukan pasal pasal kehidupan orang lain ke? Tak ada. Saya sebenarnya tak kisah kalau orang tu meroyan. Tapi kalau you meroyan ni macam-macam jenis meroyan. So kalau meroyan marah, kena hati-hati dik. Kau jangan nak sebut kaum-kaum orang, kutuk kaum-kaum orang, kutuk keluarga orang. Benda-benda yang negatif, perkataan-perkataan negatif tu waktu kau meroyan tu tolong jangan sebutlah. So pilih mana satu meroyan, buat cara yang betul, jangan sampai orang tersinggung. Baik. Itu dia pandangan Pilih salah mereka. satu mana yang nak meroyan. Betul. Dan saya suka salah satu individu tadi berkata yang pilih circle yang eloklah untuk diri kita. Sebab kalau memang circle kita beramai sangat yang suka meroyan, dramatik dan sebagainya, kita pun mungkin akan terikut-ikut dengan cara mereka. Bukan kawan awak ya Tom, saya tak tujukan ini kepada awak. Baik, saya nak bacakan komen daripada Facebook dari Aminuruddin. Ada je pengalaman di samping mereka bermasalah begini. Apa pendekatan yang saya ambil? Cuma mendengar dan mengangguk, mengiyakan sahaja kerana mereka pasti ingin selalu win. Jadi jika dah tak boleh pergi jauh, saya akan jauhkan diri saya kerana tak mahu gaduh-gaduh. Okey. Menarik apa yang dikatakan tadi ni. Dan berbalik kepada soalan saya kepada Cik Fazli tadi, adakah mereka yang cepat gelabah ni adalah mereka yang karakternya adalah sensitif dan adakah mereka ni juga karakternya nak menang je? Pertama, bercakap tentang sensitif. Sensitif ni dia bukan satu keadaan yang statik tau. Pada keadaan tertentu kita okey. Pada keadaan tertentu kita menjadi sangat sensitif. Sebab dia bergantung kepada kebebanan emosi kita lah. Dalam keadaan kita happy, dalam keadaan emosi kita stabil, okey, tak sensitif lah kan? Betul. Tetapi dalam keadaan contoh kita ada isu-isu tertentu, bebanan tu makin besar. Dan dalam hubungan mungkin kita akan jadi makin sensitif dengan pasangan kita. Pasangan kita tak nak ajak keluar makan pun kita rasa macam kenapa dia tak sayang aku. Tafsiran tu jadi besar. Dan itulah bermakna bila kita sensitif, automatik reaksi kita akan jadi besar. Walaupun hal tu kecil. Kan? So maknanya kalau kita sebut tentang menggelabah tadi, meroyan tadi, kadang-kadang hal tu kecil, tetapi kenapa reaksi tu besar? Kerana kemungkinan bebanan emosi tu besar. Dan kenapa ada orang dia lebih outspoken ataupun kita kata dia suka meroyan? Kerana dia ada soft spot dia yang sebenarnya dia nak lindung. Maka untuk elakkan daripada soft spot tu orang nampak jelas kan, ataupun dia tenggelam dalam emosi dia tu tadi, maka dia duahkan dengan secara agresif lah, dengan lebih jelas lah kan. Saya bagi contoh macam ni. Orang yang suka menulis meroyan di media sosial, kalau kita perasan lah, dia bukan, kita nak kata meroyan ni, dia bukan sekali tulis lepas tu dia diam, tak. Sekejap-sekejap ada isu. Lepas tu isu lain pula. Lepas tu jiran pula. Lepas jiran kat rakan sekerja pula. Kan? Maknanya isu dia, semua benda tu akan disebut. Sebab apa? Kalau dia tak sebut, dia rasa terbeban. Emosi ni, kalau kita faham dari segi prinsip pengurusan emosi, emosi positif ke negatif, dia rasa nak di luar juga. Walaupun berita gembira. Berita gembira, kalau tak boleh cerita, tak boleh share dengan orang, dia rasa macam, ya Allah, seterusnya apa benda nak buat ni kan. Jadi, apatah lagi kalau emosi yang negatif. Maka dengan emosi negatif itu, sebab tu dia nak cerita apa saja dekat media sosial. Perasan tak kadang-kadang setengah-setengah orang yang meroyan ni, kadang-kadang tak ada orang sambut pun. Kadang-kadang like 2 je, komen 3. Itu pada tersalah tu komen. Maaf saya tersalah komen. Kan? Tapi itu memberikan kelegaan pada dia. Jadi dia belajar tentang pengurusan emosi dengan meluah. Apa-apa meluah. Cuma dia lupa bila kita sebut tentang meluah, dia ada kesan dan akibat. Bahasa kita guna, siapa kita tuju, ada kesan dan akibat. Dan hati yang kita guris mungkin. Ada hati yang kita tak sedar kita dah guris. Macam contohlah, kadang-kadang kan, ada orang ni, maaf saya sebut, dia depan, bila berurusan dengan kita depan-depan, okey tak ada masalah apa semua. Kat belakang dia tulis. So ini adalah antara masalah-masalah yang saya kata bukan isu tentang pengurusan emosi saja, tetapi cara berfikir dia yang dia tidak melihat tentang kesan dan akibat bila dia buat sesuatu. Baik. Sebab tu bila sebut tentang reaksi ni, dia lebih bersifat, reaksi ni lebih bersifat segera tanpa kita fikir kesan akibat. Sebab tu jangan react terlalu cepat, tetapi kita respon dengan rasional, dengan emosi yang lebih tenang. Jangan react terlalu cepat, ataupun dalam erti kata lain, jangan cepat gelabah. Dan seperti yang Encik Fazli dah katakan tadi, hari ini konteks kita cakap meroyan ni bukan, konteks ni bukan individu yang baru lepas bersalin, postpartum depression, ataupun ada yang mungkin ada anxiety disorder. Mereka secara semula jadinya akan rasa
panik, anxious dan sebagainya. Tapi hari ini kita bercakap secara amnya orang yang memang ada rasa menggelabah ini. Kalau ini tak kena, itu tak kena, semua tak kena. Cepat melatah. Cepat melatah. Jadi nak tanya kepada Fuad, bagaimana Fuad? Tadi Fuad dah kata Fuad lebih tenang dan sebagainya. Bagaimana Fuad mengurus emosi Fuad? Okey, Fuad mengurus emosi, Fuad selalu senang cakap ikut Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita Fuad selalu istighfar dan sabar kerana kita dah ada keluarga kan. Fuad istighfar dengan anak-anak pun, dengan siapa-siapalah keluarga, abang-abang, Fuad selalu sabar dan Fuad kontrol emosi itu dengan apa tahu. Kalau rasa macam geram, Fuad just angkat wuduk, solat sunat 2 rakaat dah. Itu yang selalu Fuad buatlah. Masya-Allah. Sebab kadang-kadang kita terlupa kan benda tu sebenarnya yang dapat meredakan api kemarahan yang ada dalam diri kita. Tak, daripada itu saya nak tanya Encik Fazli. Encik Fazli, boleh tak seseorang yang mungkin tidak begitu pandai menguruskan emosi mereka, mereka gunakan cara ini tetapi perlukan praktis. Adakah itu antara caranya? Sebenarnya pengurusan emosi ini praktis. Ia adalah skills. Dia bukan knowledge semata-mata. Dia tak cukup dengan tahu. Semua orang tahu bila marah kena sabar. Kena tahan marah kan, kena kontrol. Tetapi kenapa terlepas? Sebab dia tak mahir. So nak mahir memang dia kena lalui proses. Pertama kena rasa marah tu sendiri. Yang kedua kena ambil teknik-teknik, kena gunakan teknik-teknik nak menenangkan. Antara cara teknik lah yang boleh kita guna adalah contoh rules of 90 second. Rules of 90 second ni tengah marah. Bila marah, badan kita akan keluarkan hormon-hormon ni dalam masa 90 saat je. Secara fisiologi. Maknanya lepas 90 saat, maknanya itu fisiologi dah tenang, cuma kita masih lagi bermain dengan ni lah. So caranya, bila contoh tengah marah tu, tengok jam selama 90 saat. Tengok lah. Lepas 90 saat, rasa nak marah lagi tak? Biar je 90 saat tu berlalu. Tengah nak marah ni, zap tengok jam. 90 saat, sabar. Dia tempoh bertenang. Ya, sebab dia macam ni, reaksi ni ada fisiologi. Contoh, orang sebut sesuatu perkara, kita trigger kan. Trigger ni secara fisiologi hormon kita akan keluar marah. Bila marah, jantung jadi laju, nafas jadi intensiti dia tinggi kan. So benda tu berlaku dalam 90 saat saja sebenarnya. Baik. So sebab tu penting untuk kita buat beberapa teknik itu satu. Yang kedua, saya suka tanya soalan. Kenapa aku nak rasa marah? Kenapa bila kata sebut aku gemuk, aku nak rasa marah? Tidakkah gemuk tu bahagia? Contoh kan. Maknanya reaksi tu akan keluar, tetapi di sinilah penting untuk kita diam seketika dan tanya soalan. Kenapa nak rasa marah? Betul. Kenapa dia sebut macam tu? Kan? Kesian dia. Sebab isunya bukan tentang kita tapi tentang dia. Baik, menarik tips yang dah dikongsikan oleh Encik Fazli tadi. Tapi saya nak tanya juga kepada Tom. Tom, ibu kepada 3 orang anak lelaki, bakal menjadi ibu kepada 4 orang anak kan. Dalam handle situasi bila berkaitan dengan anak ni, kadang-kadang ada je perkara je, geram juga lah ni kan. Macam mana Tom handle situasi yang menggeramkan Tom bila melibatkan anak-anak? Alhamdulillah anak Tom tak berapa nak nakal sangat. Tak berapa nak menggeramkan. Tak berapa nak geramkan. Terasa macam dia orang bercakap Tom ni macam adik dia orang. Adik? Dia orang macam tapi Tom okey, so far Tom masa dulu sebelum Tom berkahwin dengan Fuad, Tom single mother. Dia orang tak datangkan problem sangat kat Tom dan dia orang memang membahagiakan Tom setiap hari. Tapi bila dah berkahwin dengan Fuad ni ada satu masalah yang benda tu masalah kecil je tapi jadi besar sebab dia orang dah tak berapat dengan Tom, dia orang rapat dengan Fuad. So baru-baru ni masalah yang bagus tu. So baru-baru ni untuk pertama kalinya Tom merajuk dengan dia orang. Sampai dia orang nangis-nangis pujuk Tom. Kita pula yang jadi bocah budak kan. Kita yang macam tu. So dia macam penatlah pujuk mama, lama sangat nak pujuk kan. So sebenarnya Tom tak ada masalah nak membesarkan dia orang, okey, tak ada masalah memang. Alhamdulillah dapat anak yang okey tu pun satu rezeki juga. Cuma baru-baru ni lah, itu first time yang baru-baru ni. Dia terlalu dapat tiga lelaki. So anak yang first memang tak ada dengan Tom, dengan bapa dia. So yang 2 orang tu memang rapat sangat dengan Fuad sampai Tom jadi pregnant kan, jadi macam kenapa anak aku tak nak kawan dengan aku ni kan, macam tu kan. So itu je lah yang Tom pernah emosi dulu. Tapi nak tanya Fuad, sebagai seorang ibu, adakah daripada pemerhatian Fuad sebagai seorang bapa lah, adakah Tom seorang ibu yang cepat menggelabah tak?
Dia memang cepat menggelabah. Dia memang cepat menggelabah dan dia anxiety. Anxiety. Sekarang lah alhamdulillah sikitlah. Pasal Fuad ada kan. Dengan dia a bit sensitif lah. Sensitif dengan anak. Cakap tak apalah. Pasal Fuad kita lelaki. Kita tahu budak-budak lelaki tu apa yang diorang suka. Apa yang diorang tak suka. Kita tahu. Jadi kita... dia ada a bit sensitif lah macam cik Yan takut anak you tetap sayang you. Anak lelaki macam mana pun tetap mak. Nanti dah besar macam mana pun tetap mak juga. Macam pagi tadi dia bangun, bangun pagi tadi. Dia macam, hai mama, macam tu. Lepas tu pergi kat Fuad, bapa, then. Lepas tu Tom cakap dekat Fuad, dia orang ni nak kena ni anak merajuk. Dia jangan macam tu, rezeki tak masuk. Okey. Mak-mak lah kan. Mak-mak. Tapi seronok sebenarnya bila dengar cerita Tom dengan Fuad. Yang ni sisi lain Tom dan Fuad yang orang tak tahu sebenarnya. Okey, baik. Sedar tak sedar sebenarnya kita pun dah sampai ke penghujung perbincangan kita. Okey, dan di hujung ni mungkin Cik Fazli ada tips yang lebih nak diberikan ke ataupun bagaimana sebenarnya untuk kita sekiranya kita rasa kita sedang nak marah ni, apa yang boleh kita lakukan selain daripada yang dah dikongsikan oleh Cik Fazli tadi, apa yang boleh kita lakukan untuk tak cepat marah, tak cepat gelabah, tak cepat melata? Pertama, bertenang. Skill yang paling mahal dalam hidup kita ni bertenang. Sebab masalah besar, kalau kita tenang, insya-Allah kita akan mampu selesaikan. Masalah kecil kalau tak tenang, tetap tak boleh hadapi. So, bertenang tu penting. Macam mana bertenang? Diamkan diri dulu. Sebab ada perkara tak perlu kita jawab segera, ada perkara tak perlu kita selesai segera, ada perkara tak perlu kita react segera. Kan? Sebab setiap kali kita rasa react, tahan diri. Kan? Sebab itu Nabi ajar satu teknik, kalau contoh dari segi marah. Kan? Tekniknya sangat menarik. Iaitu ubah posisi untuk ubah emosi. Sebab emosi kita, dia contoh kan, kalau kita gembira, kita akan berjalan, cara kita berjalan macam mana? Mungkin laju, seronok, bertenaga kan. Sedih, tengok bawah, tunduk perlahan. So sebenarnya Nabi ajar untuk ubah emosi dengan ubah posisi. Contoh daripada berdiri, duduk. Sebab marah orang berdiri dengan orang duduk tak sama. Kita kalau duduk, kalau terlalu marah, kita bangun berdiri. Kan? Betul. Dan kalau duduk marah lagi, Nabi ajar baring. Kan? Sebab apa? Baring ni kita akan lebih tenang. So sebenarnya boleh amalkan teknik-teknik inilah. Itu satu. Yang kedua, saya mungkin nak pesan begini. Ramai orang mungkin dia tidak, bila especially lah yang suka luah di media sosial ni. Saya nak sebut macam ni. Sebenarnya bila anda luah di media sosial, sama je sahaja ibarat anda pergi ke satu supermarket, anda berdiri dekat pentas utama, anda pegang mikrofon, anda ceritalah apa yang anda tulis tu. Kan? Contoh, anda marah kat jiran sebelah. Pegang mikrofon tu ceritalah. Itu je, konsepnya sama je. Kalau anda tak sanggup cerita depan-depan, bermakna itu juga perkara yang tak sepatutnya anda sanggup tulis dekat media sosial. Perspektif ni yang tak sering kali kita faham kan? Ya, sebab kesan dia tetap sama. Kan? Habis tu, anda nak cerita dekat sesiapa saja tentang apa yang anda lalui, dia kenal anda pun tak kenal dia. Kalau friend pun mungkin tak pernah bertegur kan. Apa penting untuk dia tahu apa yang anda rasai? Dan apa penting untuk anda, dia tahu tentang apa yang anda rasai? Apa penting sangat like dia orang yang anda mungkin tak kenal sangat pun, tiba-tiba anda nak rasa seronok dengan hanya satu like, dengan buat semua benda-benda macam ni kan. So, pada saya, kalau itu pun kita tak sanggup, so tak payahlah sanggup tulis apa sahaja di media sosial. Baik. Saya pernah terbaca juga artikel berkaitan dengan inner locus of control, outer locus of control. Kan kalau kita tidak boleh mengawal sesuatu, tidak perlu kita fikirkan secara berlebihan. Kalau sesuatu yang boleh kita ubah, kita ubah. Kerana kita akan lebih tertekan dan stres because terhadap perkara yang kita tak boleh kawal pun. Dan itu yang mendorong kita untuk mencari kesalahan. Dan kalau benda itu bukan berkaitan kita pun, kita rasa mungkin berkaitan dengan aku kot. Padahal tak pun. Kan? Jadi di penghujung ini Yana, saya nak tanya kepada ibu yang comel di sebelah ini. Walaupun Fuad kata Tom agak menggelabah kadang-kadang, tapi mungkin Tom adalah juga caranya yang Tom, ada pendekatan yang Tom gunakan untuk menjadi lebih tenang. Selalunya kalau Tom gelabah, Tom akan merayan kejap. Okey, lepaskan segalanya. Social media? Social media kan, merayan sekejap. Tapi lepak kejap dalam bilik. Lepas tu bila dah ada 2-3 komen tu, tak tahulah saya memang macam tu. Ada 2 komen jadi lega. Dia kan macam tu, tapi lepas tu saya padam. Selalu macam padam balik. Kalau macam meroyan kat rumah ke apa, kita makan ambil satu tempat dan bilik ke apa ke, buka laptop, tengok YouTube ke, layan ke apa, bertenang dulu. Lama-lama dia okeylah. Mungkin Tom boleh cuba journaling sebab Tom suka meluahkannya dengan cara menaik. Mungkin boleh cuba.
Jadi hari ini anak lelaki saya tak cakap hai kat saya. Dia cakap hai kat bapak dia. Betul-betul. Kadang-kadang bila ada dapat feedback tu, saya rasa macam ada lega. Dia didengari. Kita rasa kita didengari. Ada orang yang bersama dengan kita. Tapi betul juga. Kadang-kadang lain orang lain cara melepaskan stres yang ada dalam diri kan. Lepas tu yang feedback pula ramai. Macam kadang-kadang benda-benda tu pun ada juga komen-komen yang bagi kita bagus untuk kita ambil sebenarnya kan. Kadang-kadang betul zaman sekarang memang yang kat rumah kadang-kadang tak faham juga. Yang kat luar tu yang macam lebih faham. Tapi kita tak adalah terlalu post benda-benda yang terlalu personal. Ikut konteks benda-benda yang elok-eloklah sikit, tak payahlah nak over sangat kan. Macam yang ni lah. Fuad cerita sejuk, duduk. Kenapa tu? Masih tenang, Di hujung ni masih mungkin ada tenang. apa-apa nak disampaikan ke? Ya? Dekat hujung ni ada apa-apa yang nak disampaikan ke? Tak adalah, cuma Fuad nak sampaikan untuk peminat-peminat ajalah yang untuk all this while support kita berdua di Family Duo. Fuad ingin mengucapkan ribuan-ribuan terima kasih, and also wanita hari ini untuk sudi panggil kita hari topik ni. Okey, baik. Memang rasa ketenangan betul lah. Dia chill, cool macam tu. Okey, baik. Patutlah anak lelaki magnet dengan dia. Nanti tunggu anak perempuan pula. Alamak. Mama tak sabar nak tunggu anak perempuan ni lahir kan. Mama, korang geng lah dengan bapak. Mama nak geng dengan kita semua royal dekat rumah kan. Alright. Okey, baik. Terima kasih ketiga-tiga tetamu kita pada hari ini, Encik Fazli, Abang Fuad dan juga Tom. Dan sedikit untuk Tom, semoga dipermudahkan usaha melahirkan nanti. Amin. Semoga baby girl yang lahir tu comel, sihat dan chill. Okey, baik. Terima kasih juga kepada anda semua yang sudi berkongsi komen-komen dan pandangan anda di Facebook WHI. Baik, dan anda terus bersama kami. Jangan ke mana-mana kerana kita nak berhenti berehat seketika. Kembali selepas ini di WHI.